selamat sejahtera semua. Hari ini kita nak belajar bab 10, tajuk bentuk muka bumi dan saliran di Asia Tenggara. Okey. Kita akan tengok negara-negara di Asia Tenggara. Okey, ini adalah buku teks kamu, muka surat 110. Okey, kamu cek buku teks muka surat 110. Ada nama negara-negara dan juga bendera. Okey. Okey, cikgu tengok. Okey, kamu buka buku tu. Buku modul muka surat 44. Okey, muka surat 44, modul. Kamu tulis hari ni 22 Oktober, hari Khamis. Okey. Semua ada tak buku ni? Pen semua kena ada? Kishore ada? Ada, cikgu. Okey. So nombor 1 tu, agak-agak kamu negara apa? Nombor 1. Malaysia. Bendera negara Malaysia. So kamu tulislah. Sebab cikgu nak pergi cepat. Sekarang dah pukul 9.50 dah. Okey, Malaysia, kamu tulis. Tulis Malaysia. Yang kedua, bendera apa? Yang kedua, Angelin, negara apa tu? Negara Thailand. Thailand. So kamu tulis Thailand. Jawapan dia muka surat 110. 111. Okey, nombor 3 negara apa? Tom, negara apa? Negara? Tom, negara apa tu nombor 3? Ada bintang dengan bulan. Singapura. Okey, negara Singapura. Nombor 4. Ada bulan besar. Kamu tengok buku teks surat 110 tu. Negara apa? Laos. Okey, Laos. Okey, nombor 5 negara. Negara yang paling besar di Asia Tenggara. Negara apa? Indonesia. Okey, Indonesia. Tulis. So kamu tulis tak dalam buku kamu tu? Bukan tengok je yang ni. Dan please kamu tulis dekat kertas. Bukan kertas, dekat buku. Kamu tak payah lukis lah. Kamu buat nombor, lepas tu tuliskan negeri dia. Negara. Nombor 6 negara apa? Kamboja. Okey, Kamboja. 7? Brunei Darussalam. Okey, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam. Darussalam kamu tulis. 8. Bendera besar. Ni bintang. 1 bintang. Vietnam. Okey, Vietnam. Betul. Nombor 9 ni. Dia bendera dia. Dia letak bendera yang belum disahkan lagi tu. Viet. Dia sepatutnya bendera yang macam cikgu ni. Yang cikgu tampal kat sini kan. Yang kamu punya tu dia lain sikit. Ada banyak ring bintang. So negara apa ni? Myanmar. Yes, negara Myanmar. Bendera yang kat buku kamu tu dia belum sahkan lagi. Dia hanya proposal saja. Okey, nombor 10. 10 negara apa? Filipina. Okey. Sekejap. Last kali Filipina. So 10 negara ni dia adalah negara ASEAN. Okay, ASEAN ni adalah Southeast Association. Dia satu pertubuhan. Dia tak ada satu negara iaitu Timor Leste. Okey, semua dah tulis ke? Dah. Okey, semua dah tulis. Kalau tak sempat kamu boleh screenshot. Okey. So kamu pakai buku ni. Inilah negara-negara di Asia Tenggara kan. Kita boleh tengok Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Cambodia kat sini. Okay. Filipina kat sini. Kamu tengok nanti kita buat latihan. So Malaysia, Indonesia warna kuning. Timor Leste kat bawah. Okey, so kamu tengok. Kamu tengok negara yang warna ni. Yang ni negara apa? Okay.
Negara macam light pink sikit. Malaysia. Okey. So, yang ni adalah negara Malaysia. Ibu negara dia apa? Ibu negara? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Okey, betul. Yang ni kamu tak payah tulis tau. Kamu tengok, lepas tu kamu bagi tahu tu. Kuala Lumpur. Sekejap, ada orang nak masuk pula ni. Siapa nak masuk tu? Semua dah masuk. Okey. So, kita mula balik. So, Malaysia, ibu negara Kuala Lumpur. Okay, lepas tu kamu tengok negara. Okey, cikgu bagi tahu. Negara Indonesia yang warna purple ni, ibu negara dia apa? Jakarta. Jakarta. Okey, lepas tu negara yang berwarna apa cikgu tak ingat. Berwarna kuning, negara apa? Yang warna kuning tu. Thailand. Okey, kuning Thailand. Ibu negara dia? Bangkok. Okey, Bangkok. Negara purple, bukan purple ni, magenta. Negara apa tu? Myanmar. Okey, Myanmar. Ibu negara? Naypyidaw. Naypyidaw. Okey, Naypyidaw. Lepas tu ni, yang warna macam bright sikit ni kat sini. Oh, negara? Laos. Okey, Laos. Ibu negara dia? Vientiane. Vientiane. Okey. Ni yang macam warna grey ni. Vietnam. Okey, grey Vietnam. Ibu negara dia? Hanoi. Hanoi. Okey, Hanoi. Nah, lepas tu yang ni negara? Kemboja. 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 Ibu negara? Phnom Penh. Phnom Penh. Okey, negara Phnom Penh. Lepas tu yang warna apalah masuk ni. Tak payah, dia je dia masuk. Okey, Singapura. Ni Singapura. Ibu negara Singapura apa? Tak ada. Dia tak ada. Dia tak ada ibu negara dia. So dia Singapura lah, the whole area tu Singapura. Singapura. Warna hijau ni apa? Hijau. Filipina. Okey, Filipin. Filipina. Ibu? Manila. Manila. Okey, ibu negara dia Manila. Ni yang kecil ni. Yang kecil. Kecil dekat Sabah Sarawak tu. Brunei. Okay, Brunei Darussalam. Ibu negara? Bandar Seri Begawan. Bandar Seri Utama. Bandar Seri Begawan. Bandar Seri Begawan. Okay, last sekali yang kat bawah ni nampak kecil ni. Bawah kecil. Negara apa tu? Delhi. Bukan, negara. Apa cikgu? Ni bawah, yang kecil bawah ni. Kecil bawah. Nampak tak? Yang merah tu. Warna merah. Negara apa? Buku teks apa? Nampak tak? Dia tak ada di ASEAN tu. Timur Leste. Timor Leste. Ibu negara dia? Timor Dili kan? Leste. Okay, Dili. So ini adalah 11 buah negara di Asia Tenggara. Okay, so dia terletak di Tenggara Asia lah sebab tu nama dia Asia Tenggara. Okay, so kamu tengok, ni peta yang cikgu ambil dari internet. Okay, so kamu buka muka surat 45, modul tu muka surat 45. Okay, hari Khamis 22 Oktober. Okay, so kamu tulis yang ni. Dan Krish, kamu boleh ikut tak dan Krish? Kamu tak ada buku? Kamu ada mic tak? Okay.
Okey, tak apa. Ya boleh. Saya boleh ikut. Boleh tak apa. Kamu tulis je negeri, ibu negeri yang ni. Negeri, ibu negeri. Kamu tak payah lukis lah. Okay, so kamu tengok peta nombor 1 ni, N1. Ni N1 ni, dia negara apa? Ni bendera dia kat sini. N1 negara apa? Malaysia. Okey. Jawapan dia samalah buku teks tu. Negara Malaysia. So kamu tulis negara Malaysia. Dan ibu Malaysia. negara kat bawah ni, ibu negara Malaysia adalah Kuala Lumpur. Cikgu kena tulis, cikgu. kena Kuala tulis. Lumpur. Kamu tulis Kuala muka surat 45 tu, Oh. N1 kamu tulis Malaysia. Ini Malaysia. Lepas tu N1 untuk ibu negara kat bawah ni Kuala Lumpur. Tulis terus macam tu. Okey, N2 ni N2 negara apa? Indonesia. Okey, negara Indonesia. Ibu dia? Ibu negara Jakarta. Jakarta. So kamu tulis lah. So tulis negara 2 tu Indonesia, ibu dia negara ni Jakarta. So kamu tulis, kamu tengok warna purple dengan purple kan? Warna kuning dengan warna kuning. Indonesia. M3 pula kat atas ni, M3. Thailand. Ini negara Thailand. Ibu Bangkok. Bangkok. So kamu tengok color dia samalah. Color dia sama. Bangkok. N4. Ni sebelah sini N4. Filipina. Okay, Filipina. Filipina. Ibu. Manila. Okay, ibu negara dia Manila. Filipina. Manila. N5. Myanmar. N5 ke atas. Okay, N5 ni Myanmar. Ibu Naypyidaw. Naypyidaw. Okay, color dia sama. Myanmar dengan Naypyidaw. N6. Vietnam. Okay, N6 ni Vietnam. Ibu dia Hanoi. Hanoi. Okay, Vietnam, Hanoi. Lepas tu N7. Kemboja. Kemboja. Okay, N7 Kemboja. Ibu dia Phnom Penh. Phnom Penh. Ibu negara Kemboja, Phnom Penh. N8, yang tengah Laos. Laos. Okay, ingat dia ada satu bulan dekat tengah ni. Laos. So ibu negara dia adalah Vientiane. Vientiane. Okay, Laos, Vientiane. Nombor 9. Ni sini. 9 kat sini. Singapura. Negara Singapura. Ibu negara dia pun Singapura juga. Okay, nombor 10. Ni yang kecil dekat Sabah Sarawak ni. Timor Leste. Brunei Darussalam. Nombor 10 Brunei. Brunei Darussalam. Ibu negara dia Bandar Seri Begawan. Bandar Seri Begawan. So ingat 10 negara ni dia ada persatuan dia. Okay, nama dia ASEAN. Southeast Asian Nation. Then last kali yang tak ada dalam ASEAN tu, dia tak masuk persatuan. Dia macam sekolah kita lah. Sekolah kita ada persatuan DM, persatuan DI kan. Di Asia Tenggara ni pun dia nak kena ada persatuan. Tapi sebab kita tak belajar ASEAN tu, kita cuma belajar negara je. So nombor 11 adalah Timor Leste. Timor Leste. Ibu dia Delhi. negara Dili. Nama dia Dili. Timor Leste ni kecil saja, dia tak besar. So negara yang paling kecil di Asia Tenggara ni negara apa? Singapura. Betul, Singapura paling kecil. Okay, so semua dah habis Kalau belum habis, kamu boleh snapshot, nanti kamu tulis. Okay, next kita tengok bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Ini kamu tengok, okay, bentuk muka bumi di Asia Tenggara ada 4. Dia macam di Malaysia juga lah. Hari tu kita dah belajar Malaysia kan. Okay, yang pertama tinggi laut.
Pinggir laut ni kamu tahu tak apa pinggir laut? Dia macam pantai, tebing tinggi tu kan, gerbang laut tu. Yang kedua tanah pamah. Tanah pamah kamu tahu lah, tanah yang rata lah, tak ada gunung. Yang ketiga tanah tinggi. Bukit atau gunung lah, tanah tinggi. Yang keempat gunung berapi. Malaysia ada ke gunung berapi? Tak ada. Malaysia tak ada gunung Ada. berapi kan. So Malaysia, gunung berapi ni ada di Filipina dengan Indonesia saja. So kita tengok ada 4 lah, pinggir laut, tanah pamah, tanah tinggi. So kita tengok, ni buku teks kamu ni. Buku teks ni muka surat berapa? 112. Okey, 112. Okey, yang ni cikgu pergi sepintas lalu je lah. Kamu boleh tengok buku teks ataupun tengok skrin ni yang cikgu share. Okey, bentuk muka bumi di Asia Tenggara ada 4. Satu pinggir laut. Semua negara di Asia Tenggara ni yang warna biru, kamu tengok peta ni kan? Yang warna hijau-hijau ni adalah tanah pamah. Okey, nampak? Tanah pamah dengan pinggir laut yang warna hijau ni. Lepas tu yang warna kuning ni bukit, tanah tinggi lah. Tanah tinggi dia lebih kepada Myanmar, Laos area ni. Okay. So kamu tengok Asia Tenggara pinggir laut dia semua ada laut. Kecuali Laos. Nampak tak sini Laos? Laos ni dia duduk tengah-tengah kan. Jirannya Myanmar, Thailand, Cambodia dengan Vietnam. Dia duduk tengah. Dia tak ada tu. Dia tak ada apa? Border, bukan, dia tak ada laut. Negara lain semua ada laut. Okay, so laut apa yang ada dekat Asia Tenggara kita tengok. Ada 5, Laut Andaman. Kishore boleh nampak tak Kishore? Pesan boleh nampak? Nanti kamu duduk tengok. Boleh ha? Make sure kamu tengok yang ni. Bentuk muka bumi di Asia Tenggara map ni. Bukan tengok L cikgu yang warna purple tu. Kalau tengok L tu salah. Kamu kena keluar balik, masuk balik. Okey, Laut Andaman ni dekat Myanmar, dekat Thailand. Satu lagi Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan ni sebelah timur Malaysia lah. Yang ketiga Laut Sulu, dia dekat Filipina, dekat Sabah tu. Area Sabah. Laut Sulawesi pun dekat Sabah juga, bawah sikit. Okey, dekat Pulau Sulawesi. Last sekali tak ada kat peta ni, Laut Jawa. Laut Jawa dekat Pulau Jawa lah. So ini adalah 5 laut yang utama di Asia Tenggara. Atas ni Laut Pasifik tak kira sebab dia besar. Laut yang paling besar sekali kan. Okay, so kita tengok laut dekat Asia Tenggara ni dia cetek tau. Dia tak dalam. Dia kurang daripada 180 meter kedalaman dia. So nama dia pentas benua. Tahu pentas tak? Ni ada orang nak masuk ke? Semua dah berapa orang dah kita tengok? Sekejap cikgu datang ke sini. 14 orang. Angeline, Mason, Dan Chris, Ravitra, Jason, Tom, Sophia, apa? Ni? Kishore. Kishore. Yashvina, Yuvan, Pesan dengan Holvin. Okey, samalah. Saya rasa yang lain tadi cuba nak masuk tu tak boleh masuk lah sebab bila cikgu dah present, saya dah tak duduk di Google Meet ni, tak boleh nak admit. Ya, so lambat lah dia orang. Tak apalah, cikgu present balik je lah. Okey. Cikgu mula balik kat sini. So 5, pentas benua. Okey, yang kedua ni kita tengok tanah pamah. Tanah pamah, tengok yang warna hijau tu. Warna hijau tanah pamah. So 50% of Asia Tenggara adalah tanah pamah lah. Another 50% tanah tinggi. So tanah pamah dia berbentuk delta. Dia tepi sungai ataupun tepi laut. Okay. So apa kegiatan manusia dia? Tanam padi. Kalau tanah pamah, Asia Tenggara fokus dia tanam padi. Penduduk padat, kegiatan ekonomi macam KL lah kan. Kamu tengok KL, ekonomi perniagaan, perdagangan semua tu. Tapi fokus pada pertanian kat sini. So kita tengok contoh dia macam Delta Sungai Mekong, Delta Sungai Irrawaddy. Kamu tengok cikgu tulis A, mana ada Delta Irrawaddy? Okey, A ni lah. A ni bahagian
Delta Irrawaddy dekat Myanmar. Okay, B, Menam Chao Phraya di Thailand. Okay, di Thailand kat sini. Sungai Mekong ni kat Kemboja tu. Okay, lepas tu kita tengok tanah tinggi. Tanah tinggi di Asia Tenggara, dia terdiri pada gunung lipat. Okay, gunung lipat muda, gunung lipat tua. Gunung lipat muda ni aktif lah macam gunung berapi kan. Yang lipat tua ni dia dah tak aktif. Dia lebih kepada ni tanah apa? Malaysia kan, Thailand yang area ni. Okay, so tanah tinggi dia mula di banjaran Himalaya di utara ni. Dia mula dekat Himalaya, lepas tu dia sampai ke Arakan Yoma dekat Myanmar. Nampak yang warna kuning tak? Myanmar kuning ni kan? So Myanmar kuning ni, yang ni adalah gunung lah. Tak ada penduduk kat situ. Atas tu tak ada, sejuk. Okay, yang lain nanti cikgu bagi tahu. Dan yang keempat, cikgu nak pergi laju sebab takut tak sempat. Gunung berapi yang keempat. Okay, gunung berapi dia banyak di Filipina. Kamu nampak tak? Dekat buku teks kamu ni. Gunung berapi yang kecil-kecil ni kan. Kamu tengok Pulau Jawa. Pulau Jawa ni ada banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, Pulau Sulawesi 7. Filipina 1, 2, 3, 4. Ada 4 gunung kat situ. So Filipina dengan ni banyak lah. Kamu tengok macam kalau Indonesia ni Gunung Berapi, Gunung Kerinci, Gunung Krakatau. Okay, kat Filipina, Pinatubo, Mayon kan. Yang ni aktif. Gunung-gunung ni dia boleh meletup. Selalu kan meletup kan. Baru hari tu dekat Pulau Jawa. Okay, yang ni boleh faham? Ada soalan nak tanya tak? Ada soalan nak tanya? Tak ada, Okay, cikgu. boleh ha? Boleh grab sikit lah. Tak faham semua tak apa. Yang Boleh. kamu tahu ni tinggi laut, tanah pamah, tanah tinggi, gunung berapi, yang itulah. Okay. So kita tengok, kamu tengok buku ni, buku surat 46. Okay, kamu tulis hari dengan tarikh. Okay. Buku teks, buku surat 112, yang ni jawapan dia. Okay, so cikgu fokus dekat bentuk muka bumi ni dulu. So tanah tinggi, okay, kamu tulis. Cikgu dah prepare dah kat sini, kamu boleh ikut je. So tanah tinggi adalah banjaran gunung lipat muda, so kamu tulis. Dan gunung lipat tua berpunca dari pergunungan Himalaya di utara ke Arakan Yoma di utara Myanmar. Okey, boleh tak tulis? Pesan boleh tulis? Boleh. So kamu tulis lah. Okey, kamu tulis tanah tinggi tu banjaran gunung lipat muda. Okey, gunung lipat muda ni dia adalah gunung berapi yang aktif tau. Sementara kamu tulis tu, kamu dengar penjelasan cikgu. Okay. So, kamu tengok buku teks muka surat berapa tadi? 11. Okay, dah siap tulis? Belum cikgu. Okay, tak apa, tulis lagi. So, gunung lipat muda ni, dia terbentuk kira-kira 35 juta tahun. Sekejap, cikgu tengok siapa pula nak masuk ni. Nanti dia tak boleh masuk. Oh, tak ada. Sama juga kan? Okey. Gunung lipat muda 35 juta tahun. Gunung lipat tua ni dia 200 juta tahun. Lebih kurang 200 lebih lah juta tahun. Maksudnya gunung tu dia terbentuk dah lama lah. So dia dah tak aktif lagi, dia tak meletup. Tapi tak meletup pun kena hati-hati juga. Mana tahu tiba-tiba dia jadi balik muda kan. Okey, so contoh banjaran Annam di Vietnam. Kedua, banjaran di Laut Taung di Thailand. Ketiga, banjaran Crocker di Malaysia. Hari tu kamu dah belajar bentuk muka bumi di Malaysia kan. Banjaran yang terbesar di Asia Tenggara adalah banjaran Crocker.
Okey, dah ke? Okey, dah. Dah cikgu. Then tanah famah pula. Tanah famah di tanah famah di Asia Tenggara ni, so kamu boleh tulis dia terdapat di delta dan lembah sungai. Tadi kita tengok buku teks tu kan. Di delta dan lembah sungai. So dia subur lah, subur untuk pertanian padi dan merupakan kawasan berpenduduk padat. So kawasan, kamu belajar sejarah pun sama kan? Kalau tepi sungai, kawasan tu subur. Dia subur, banyak pertanian boleh dijalankan. Kalau sungai-sungai ni, tanah dia adalah tanah aluvium. Okay. So contoh macam satu delta sungai Mekong. Okay, dekat Vietnam ataupun area-area tu. Yang kedua, delta sungai Irrawaddy di Myanmar. Ketiga, lembah Menam Chao Phraya di Thailand. Okay, so kamu tak payah cari kat buku teks pun tak apalah. Sebab cikgu dah tulis kat sini. So cepat sikit. Okay. So tanah tinggi, tanah pamah ada dua. Tanah pamah di delta lembah sungai. Okay, Kishore dah siap ke? Kishore dah siap? Dah cikgu. Okey dah. Kalau dah siap, kamu bagi tahu kat cikgu. So kita boleh pergi next. Apa ni slide. Okey, pinggir laut. Kamu tulis pendek cukup. Pinggir laut di Asia Tenggara ni dia cetek kan. Cikgu kata tadi cetek. Dia dikenali sebagai pentas benua. Pentas benua. Sekolah kita pun ada pentas kan. Kat Tamik tu. Pentas kamu tengok. Dia macam pentas. Maksudnya dia ada step. So kedalaman laut dekat area keliling Malaysia ni, keliling semenanjung Malaysia dalam 180 meter saja. Maksudnya paling dalam 180 lah. Dia boleh 10 meter, 20 meter, 50 meter, 100 meter. Laut tu, dalam dia. Dia tak lebih dari 180. So dia kaya dengan plankton, banyak makanan ikan dekat kawasan Asia Tenggara ni. So aktiviti perikanan memang merupakan satu aktiviti yang penting lah di Asia Tenggara. Okay, so kamu tulis cetek dikenali sebagai pentas benua kecuali Laos, tiada pinggir laut. Kan tadi cikgu dah kata Laos dia tak ada sebab dia duduk tengah-tengah. So laut tadi ada 5. So kamu tulis 3 aja. Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Sulu, Laut Sulawesi. 2 tu tak payah tulis lah. Okey, dah siap? Dah siap kita tengok gunung berapi pula. Belum Dah cikgu. Oh, belum siap. Siapa yang belum tu tak apa, tulis. Okey, siapa dah siap, kamu boleh tulis gunung berapi. So, gunung berapi terdapat di Indonesia dengan Filipina sahaja. Tapi tahun lepas ada gunung berapi meletup dekat utara Myanmar tau. Bukan gunung berapi, yang tu apa ni, gempur bumi. Gempur bumi dengan gunung berapi dia adik-beradik lah. Cuma gunung berapi ni dia meletup, gempur bumi dia bergegar. Kan gegaran berlaku. So gegaran berlaku, dia boleh berlaku di area kawasan utara Myanmar. Pulau Sumatera pun selalu juga berlaku gempa bumi. Okey, gunung berapi yang kamu tulis, Gunung Merapi, Gunung Krakatau di Indonesia, Gunung Mayon, Gunung Pinatubo di Filipina. Tak payah tulis 3. Kat buku tu ada 3 kan? Kat ruang ni ada 3. 1, 2, 3. Kamu tulis 2 cukup. Okey, dah ke? Holwin sudah tulis? Tom dah siap? Tom dah siap? Dah cikgu. Okey, sudah. Cikgu boleh tukar slide ke sekarang? Kalau kamu tak sempat, kamu boleh snapshot lah. Okey, so next. Cikgu pergi next. Cikgu tunggu. Oh. Belum siap.
Okey, ada soalan nak tanya tak? Siapa yang dah siap tu? So ingat negara di Asia Tenggara ada 11. Okey, ada 11. Lepas tu bentuk muka bumi dia ada 4. Macam di Malaysia juga. Tapi beza dia adalah gunung berapi lah. Tanah tinggi, tanah pamah, tinggi laut. Kalau Malaysia saliran kan. Sini dia ada gunung berapi. Okey dah? Dah. Okey, sudah. Kita tengok sungai dan tasik. Okay, sungai dan tasik pula. Okey, yang ni ikut buku teks. Cikgu tak buat detail lah. Sungai Mekong, Sungai Irrawaddy, Menam Cabraya, Tasik Tondesap, Danau Toba. Okey. So cikgu buat slide. Buat slide asing sini, kamu tengok Sungai Mekong. Okey, kamu tengok. Nampak tak peta Sungai Mekong? Nampak. Okey. Yang biru-biru ni, line biru ni nampak? Line biru turun sampai ke bawah kan? Okey. Sungai Mekong adalah sungai yang paling panjang di Asia Tenggara. Panjang dia 4,880 km. Okay, very long. Nearly 5,000 km tau. Okay, memang panjang. Kamu tengok dia mula dari China ni, atas. Di atas dekat ujung ni, dia punya hulu sungai dekat China. Turun ke bawah di border Myanmar, nampak? Sungai ni mengalir ke Myanmar, Laos, the border Myanmar, Laos kan. Turun lagi ke bawah Laos sampai Thailand. Ni pun border dia Thailand lah. Thailand dengan Laos kat bawah ni kan. Dia menjadi sempadan lah. Sungai ni jadi sempadan. So sungai ni turun sampai ke Kemboja. Ni bahasa Inggeris Kemboja. Kemboja turun ke bawah ni sampai negara Vietnam. So berapa negara dia dah cross Sungai Mekong ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6 negara. Okay, termasuk China lah. So sangat panjang kan? 4,800 tu sangat panjang. So ingat, Sungai Mekong sungai yang paling panjang di Asia Tenggara dan sangat penting. Okay, sini nampak Tasik Tondesap, nanti kita belajar kan. Tasik Tondesap. Okay, boleh ingat? Boleh. Okay, so Sungai Mekong. Apa aktiviti manusia kat Sungai Mekong? Tadi cikgu bagi tahu, tanah pamah. Orang ni buat apa? Dua orang ni tengah buat apa tu? Pertanian. Pertanian. Agak-agak kamu dia tanam apa? Kamu pernah nampak tak? Tanam padi. Ya, Sofia mungkin pernah nampak. Angelina pernah nampak? Orang tanam padi pernah nampak? Nampak. Tak pernah. Sebab ni those days kan. Those days kat kampung, dekat Malaysia pun tanam macam ni. Tapi sekarang ni mass production, tak adalah tanam pakai tenaga manusia. Kita pakai mesin. Gunakan jentera, kereta. Dia ada kereta macam traktor tu. Dia akan letakkan benih padi ni, semayan dia dekat dalam tu. So, kereta tu bergerak, dia automatik tanam-tanam. Tak payah dah pakai tenaga manusia. Sungai Mekong. Okey, satu je cikgu tunjuk. Yang kedua adalah perikanan. Tangkap ikan. Sungai Mekong ni dia terkenal dengan tangkap ikan. Kamu tengok. Siapa pernah tangkap ikan? Kamu tangkap dekat pasar raya, pasar pagi adalah kan? Kamu tengok banyak ikan. So ikan ni cikgu ambil sikit dari video dia. Ikan ni ikan kecil, tapi sebenarnya Sungai Mekong dia ada banyak ikan yang besar. Okey. Ni. Sungai Mekong juga ada pasar terapung. Kamu pernah pergi Thailand tak? Dekat Hat Nyai kan? Siapa pernah? Floating market. Ya, floating market. Macam ni lah. So Sungai Mekong ni pun busy juga. Dia ada certain area yang dia jual pisang, jual macam-macam. Okay, so kita tengok sungai yang kedua adalah Sungai Irrawaddy. Sungai Irrawaddy ni di Myanmar. Okay, so kamu tengok. Nampak tak yang biru-biru ni? Biru panjang. Okay, biru panjang ni Sungai Irrawaddy. Okay, kita tengok panjang dia berapa?
Panjang dia 2,200. 293. So 2,000 maksudnya separuh. Kurang daripada separuh Sungai Mekong. Tadi Sungai Mekong sampai ke China kan. Ini dia sampai ke India, nampak tak? Dia utara, dia border, dia bandaran Himalaya kat atas ni, India sebelah sini. So dia kat hujung tu. So hujan turun, air semua mengalir ke bawah ni, ke Laut Andaman. Nampak Laut Andaman. So kat sini dia ada banyak tu lah. So memang panjang. So area yang warna hijau ni tanah pamah. Banyak aktiviti pertanian. So ini apa? Dekat bawah ni kita panggil apa? Kamu belajar dulu. Siapa ingat? Dekat bawah sungai dekat laut tu. Dia ada satu nama dia. Apa nama? Delta kan? Delta. So delta ada delta kaki burung. Kamu nampak? So sungai ni bila dah sampai ke bahagian bawah dia dah mengalir slow lah. So dia akan membentuk macam akar-akar tu. Okay, so area sini memang sangat subur. Sebab selalu berlaku banjir. Okay, so ni Sungai Irrawaddy. So lembah Sungai Irrawaddy sama juga. Tanam padi lah. Tanam padi macam ni. Tapi sekarang dia orang pakai traktor yang kereta tu. Okay, so pertanian padi. Padi dah besar. Dia orang Okey sana, cikgu. aja. Angelin ada soalan nak tanya? Ada. Apa soalan? Ada cikgu. Ya? Tak ada. Oh tak ada. Tiada soalan. Okay, so tanam padi lah. Okay, tanam padi di dataran Irrawaddy. Kita tengok Thailand pula. Menam Chao Phraya. Menam ni sungai lah. Chao Phraya ni kalau kita direct translate, dia adalah kingdom lah. Okay, sungai yang berkaitan dengan kingdom. Okay, so kamu tengok yang warna biru ni. Garisan-garisan yang berwarna biru. Sungai Chao Phraya dia ada banyak cawangan. Cawangan dia nama Wang Yom Nan Ping kan. Yang ni lah, yang ni tak penting. Kamu tak payah hafal ni. Kamu ingat Menam Chao Phraya ni cukup. Dia macam bentuk ranting-ranting. So, agak-agak panjang dia berapa? Dia lebih panjang ke lebih pendek? Banding dengan Mekong. Okay, pendek dia, panjang dia 372 km saja. Dia tak panjang. Dia tak panjang macam Irrawaddy kan. Okay, so kita tengok. Okay, kamu pernah pergi Thailand? Pernah pergi Bangkok? So pernah nampak? Pernah. Dia sama lah. Dia sama macam dekat Mekong tadi. Kamu nampak? Pasar Terapung. Bangkok dikenali sebagai Venice Timur. Okay, Venice Timur ni maksud dia dia seperti di Venice lah, tapi dia di timur, Bangkok. Thailand terletak di timur kan. Dia memang meriah sebab dia ada pasar terapung. Okay, ni. Nampak? Dia orang jual apa ni? Kamu tengok? Jual apa? Dia jual macam-macam. Dekat gambar ni ada apa dia jual? Tengok. Mak Saleh ni. Mak Saleh ni tengah naik sampah. Dia jual apa ni macam bag. Macam bag kan. Mak Saleh ni tengah pilih bag tengok. Mungkin bag tiruan ke, bag Gucci ke, bag Coach ke, bag krokodil ke, apa benda pun tak tahu. Saya rasa bag krokodil ni, Thailand dia banyak kulit krokodil. Tu penuh kat sini kan. Sebelah sini pula pelancong-pelancong ni. Okey, sebelah sini, sebelah kanan ni jual apa? Sebelah kanan tengok. Topi. Jual topi. Topi kat Thailand murah. Dulu 20 tahun lebih dulu cikgu pergi Thailand. Ni, cikgu beli juga topi ni, masih ada lagi. Memang tahan topi kat Thailand. So, kamu tengok pelancong. Pelancong dia orang Malaysia ada tak kat sini? Ada tak muka macam orang Malaysia? Semua ni muka Mak Saleh kan? Orang dari US, dari Europe semua ni. So, memang famous lah. Pasar terapung dekat Thailand di Menam Chao Phraya ni memang famous. Top apa ni tourism. Okay, tourism punya center. Ni. Tengok makcik ni jual apa?
Sofia, Sayur, makcik ni sayuran. jual apa tu? Jual Sayur. Sayur. Ya, cikgu. Ni, yang panjang-panjang ni apa? Kenal tak? Daun pandan tu. Panjang-panjang ni, yang mak kamu buat kari. Lemongrass. Oh, serai. Lemongrass. Lemongrass BM panggil? Serai. 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 Kalau mak Yaswina dengan mak Angeline, mak Tisha, dia suka buat kari kan? Mesti nak kena pakai serai ni. Kalau mak Ya. mak Pesan ni jarang sikit lah pakai serai ni. Ya, cikgu. Angeline mesti. Okey, yang ni, yang dekat serai ni apa? Pernah nampak tak? Dia macam kunyit tapi bukan kunyit. Ya. Ini ginger, namanya yang kita cikgu. masak. Orang Melayu suka bubur ni. Halia. Dia macam halia kan? Halia orang Chinese. Pesan semua Yeah. mak dia suka Dia lah masak halia. Ni yang bulat-bulat hijau ni apa? Limau Bulat-bulat kasturi. hijau. Lemon. Limau. Limau nipis ataupun lemon ataupun apa ni? Bila limau nipis lah. Ni. Yang dalam bakul ni apa? Pisang. Kenal tak? Pisang kan? Pisang pun dia jual. Mungkin tinggal satu sebab dah habis lah. Tadi pelancong Mak Saleh tu mungkin dia dah beli. And then yang panjang ni, carrot kan? Lobak putih. So, belakang makcik ni daun apa ni? Daun yang wangi tu. Buah kamu ada tak daun yang wangi? Apa nama daun yang wangi? Daun Saya pandan. pun tak tahu je. Ya, daun pandan lah yang kita masak apa? Daun Masak pandan. Nasi lemak. Nasi lemak, ya betul, daun pandan. And then depan makcik ni, dia bukan jual sayur saja tau. Tengok kat depan ni, dia jual macam makanan. Macam mi, kuih tiaw sup, kuih tiaw goreng, macam tu lah. So orang-orang kat Thailand ni, dia memang punca pendapatan dia dekat area Sungai Menam Capraya ni, dia buat bisnes. Bisnes ala-ala kampung. Tapi ramai pelancong yang suka datang dekat area ni. Kamu tengok kat atas penuh. Okay. So sebab dia dah jadi tradisi pasar terapung di Thailand, di Sungai Mekong, di Sungai Irrawaddy, dekat area tu memang. Malaysia ada ke? Malaysia ada tak pasar terapung? Tak ada kan? Tak ada. Sungai kat Malaysia ni, kalau Sungai Gombak, Sungai Gombak, Sungai Kelang ni selalu berlaku pencemaran je. Lepas tu air tak ada kat rumah kamu kan? Itulah. Kita tak adalah pasar terapung. Sebab sungai kita kecil. Okay, kita tengok Tasik Tonle Sap pula. Tasik Tonle Sap ni dekat Kemboja. Dekat Sungai Mekong tadi. Ni. Okay, ni peta Google Map. Cikgu ambil. Nampak tak yang warna biru ni? Biru yang panjang ni? Ni lah Tasik Tonle Sap. Nampak. Okay. Tasik Tonle Sap ni panjang, besar. 2,569 km persegi. Memang besar lah. Okay, dia adalah tasik air tawar Semula Jadi yang paling besar di Asia Tenggara. So kedudukan dia dekat Sungai Mekong tadi tu. Sungai Mekong memang melalui area ni. So apa yang special Tasik Tonle Sap? Tasik Tonle Sap ni special dia bila hujan lebat, banjir berlaku, dia akan jadi besar saiz dia. Boleh besar sampai 10,000. Ni, dia banjir sampai ke keliling ni, boleh jadi 10,000 kilometer. Kalau dia kering, dia jadi kecil. Dia jadi kecil saja. Okey, kita tengok sikit video Tasik Tonle Sap. Okey. Boleh dengar tak dia punya muzik? Sofia boleh dengar muzik? Sikit. Sikit ke? Boleh. Sikit. Okey. Sikit je. Boleh, cikgu. Sikit cikgu. Tu kamu tengok. So Tasik Tonle Sap ni. Kejap cikgu buka lain. Tasik Tonle Sap ni kamu tengok. Aktiviti dia orang. Macam ni kan. Tengok rumah dia orang buat dekat dalam air.
Macam dekat Sabah tu. Rumah dalam air. So nak mandi pun turun je. Tengok budak ni turun, terjun. Nanti nak buang air besar pula pergi kat belakang rumah, buang kat situ. Itulah. Sebab sungai tu dia mengalir. Okay, so kerja apa ni? Apa pekerjaan dia orang? Pekerjaan orang yang duduk dekat Tasik ni, apa kerja dia? Dia tangkap apa? Dia tangkap ikan lah. Banyak ikan kat sini. Ikan. Sumber pendapatan dia orang memang perikanan. Ikan. Air tawar. Kamu tengok. Mana ni? Kamu tengok yang ni bot kan? Bot tu rumah dia orang. Ada orang yang memang tinggal dalam bot ni. Ataupun bot ni untuk para pelancong. So memang rumah dia orang kadang-kadang bergerak. Tengok budak tu. Boleh je duduk situ. Okey, ini aktiviti buat apa? Ni benda apa ni? Kamu pernah nampak ke? Siapa tahu jaring ni apa? Guna untuk apa? Dia macam Untuk tangkap macam ikan. pukat ataupun Jala jala kot lah. nama dia. Dia orang akan tangkap ikan. Okay. Tengok makcik tu. Tangkap ikan dah banyak. So, this is their daily activity lah di Tasik, Tondosap. Okay, bila kamu free nanti, COVID dah tak ada, suruh mak bawa kamu melancong dekat Tasik Tondosap ni. Dia adalah kawasan pelancongan juga. Okay, pelancongan utama. Okay, last kali kita pergi Danau Toba. Pukul apa dah? Okay, Danau Toba di Indonesia. Kita tengok. Siapa pernah pergi Danau Toba? Sofia pernah pergi Danau Toba? Tak ada lah. Tak ada orang pernah pergi. Pernah. Tak Okay, cool tak kot. apa. Danau Toba ni dia adalah tourist center yang paling famous di Indonesia. Kamu tengok ni peta apa? Peta dari Google Map cikgu ambil. Okay, Danau Toba ni. Ini Malaysia kan? So Danau Toba ni duduk kat sini. Dekat je. Dekat je dengan Malaysia. Kalau kamu pergi, kalau jarak dia dari KL ni pergi ke sini, dia lebih kurang je sama dengan KL pergi ke Singapura. About the same distance lah. Jarak lurus dia. Okay, tapi kita tak pernah pergi kat situ kan. Sebab area ni dia macam pedalaman sikit. So kamu tengok. Ni. Danau Toba ni tengah-tengah dia ada pulau tau. Tasik dia keliling. Pulau dia tengah. Okey, kenapa boleh jadi macam ni? Danau Toba ni dia dulu adalah gunung berapi. Okey, gunung berapi yang paling besar. Lepas tu dia meletup. Nanti kita tengok Okay, so ini dia punya lokasi. Okey, Danau Toba. Okey, kita tengok. Inilah gambar Danau Toba. Cantik tak? Cantik tak dah Yashwina? Yashwina dah pergi makan. Okey. So Danau Toba di tengah-tengah dia ada satu pulau. Nama dia Pulau Samosir. So pulau ni dia lebih besar daripada Kuala Lumpur. Okay, Kuala Lumpur 3 kali besar Kuala Lumpur. Kamu tahu tak Kuala Lumpur besar mana? Kamu pun tak tahu Kuala Lumpur besar mana kan? Tapi tak apa. Pulau ni 3 kali saiz dia Kuala Lumpur. Lebih sedikit. Pulau ni memang famous lah. Okay. So kamu tengok air dekat keliling dia kan. Yang ni adalah Tasik Danau Toba. Tasik ni panjang dia. Cikgu tak tulis je tadi. Panjang Tasik ni adalah 100 kilometer. Panjanglah 100 kilometer. Lebar dia 30 kilometer. Okay. Lebar dia 30 kilometer. Dalam dia 505 meter. Panjang, dalam tak? 500?
setengah kilometer tau. Siapa jatuh memang tak naik balik lah. Okay, jadi makanan ikan. So kamu tengok. Ini cerita pasal Danau Toba. Kamu tengok. Okay, kejap. Inilah salah satu keajaiban alam tercantik di dunia, Pulau Samosir. Okey, yang ni adalah Pulau Samosir. Okey, tadi dia dah tengok, kamu dah tengok dia terletak di sini. Okey, dia terletak dekat tengah tu. Okey, macam mana dia terjadi? Okey, 74,000 tahun dulu, pulau ni, gunung berapi, dia meletup. Okey, gunung berapi, dia meletup dan dia telah membentuk, nampak? 74,000 tahun lalu kan? Berlaku gunung berapi. Nampak? Gunung berapi meletup sehingga the whole mountain collapse. Seluruh gunung berapi yang besar tu musnah. Okay, bila dah jatuh musnah, okay, kamu tengok. Okay, at last dia membentuk tasik. Danau tu tasik lah. Kamu nampak? Panjang dia 100 km, panjang tasik ni. Lebar dia 10 km, 30 km. Okay. Dalam dia 500 meter. Okay. Tahun lepas, 2 tahun lepas memang ada bot karam kat sini. So kamu tengok. Berada di tengah-tengah sebuah danau besar seluas sekitar 3.000 km persegi. Ini dari Tentu Indonesia. menjadikan pulau ini sangat istimewa. Istimewa secara budaya, istimewa secara vegetasi, dan istimewa So pulau ni ada lebih kurang 30,000 orang. So aktiviti pertanian, pelancongan lah kat sini. Okay, pulau ni memang ramai pelancong-pelancong dari luar negara. Okay. Okay. Ada soalan? Ada soalan pasal saliran dan tasik? Sofia ada soalan? Kita tengok. Siapa ada kat sini? Okey. Ada soalan nak tanya tak? Tak ada cikgu. Sofia boleh faham? Boleh faham? Faham, So, cikgu. sungai ada sungai apa tadi? Sungai Mekong. Faham, Sungai? cikgu. Faham. Sungai Irrawaddy. Menam Chao Phraya. Sungai Mekong. Irrawaddy. Menam Chao Phraya. Tasik Tonle Sap. Dengan Tasik Danau Toba kan? Okay, Tasik Danau Toba di Indonesia. Okay, so tinggal lagi satu ni. Jadi muka surat 46 yang sebelah sini. Okay, so jadi kamu dah tulis. Okay, so kita lengkapkan yang ni lepas tu habis lah. Sebab lagi 15 minit. Okay, kamu tengok Sungai dan Tasik A ni. Sungai Mekong di Kemboja. Sungai yang apa di Asia Tenggara? Dalam buku teks kamu tu ada sungai yang apa? Sungai yang yang terpanjang. So kamu tulis terpanjang je kat situ. Dan Chris, kamu tak payah salin ayat tu. Kamu tulis jawapan je. A1 terpanjang macam tu. Terpanjang. Okey, terpanjang. Sungai ni berpunca dari mana? Sungai Mekong. Dataran Tibet di utara. Ya, betul. Dataran Tibet di utara. Okey. Dari dataran Tibet di utara. So, kamu tulis. Kawasan ini sesuai untuk apa? Untuk kegiatan pertanian.
Untuk pertanian kan. Kamu dah tengok tadi orang tu tanam padi. So untuk pertanian padi. Okay, Sungai Mekong tanam padi. So keluasan padi sawah. Sebenarnya salah ni. Keluasan sawah padi. Keluasan sawah padi dia berapa kilometer? 100,400 km. Ha, 140,000 km. 140,000 kilometer persegi. Maksud dia sangat luas. Okay, memang luas lah. Sebab apa? Bila tadi kan cikgu kata bila hujan turun banjir, kawasan tasik tu, whole area tu dia boleh sampai ke keluasan 100,000 kilometer persegi. So kawasan padi dia lebih luas. Okey, dah tulis? And then Sungai Irrawaddy pula di Myanmar. Sungai yang paling Penting dan terpanjang di Myanmar. Ya, betul Sofia. Sungai yang terpenting. Okay, terpenting dan terpanjang di Myanmar. So panjang dia 2,200 lebih. Okay. Dia half daripada Sungai Mekong. Sungai Mekong 4,880 km kan. Ini 2,200. Okay, sungai ini mengalir dari mana? Sungai Irrawaddy mengalir dari Kutek tu ada. Dari utara hingga ke selatan dan berakhir di Laut Andaman. Mengalir dari utara dan berakhir di Laut Andaman. Sebab dia sungai memanglah dia mengalir dari bahagian utara sebab bahagian gunung. Dia di kawasan pergunungan tu kan, Himalaya. Berakhir di Laut Andaman. Okey, sungai merupakan jalan apa? Jalan raya ke? Perhubungan dan pengangkutan. Okey, betul Sofia. Merupakan jalan perhubungan dan jalan pengangkutan. Jalan perhubungan dan pengangkutan ni maksud dia sungai ni dia gunakan untuk mengangkut barang lah. Okay, kayu balak ataupun barang-barang yang pukal. Kegiatan ekonomi utama di kawasan ini ialah apa? Jalan Kalau Irrawaddy tu perhubungan dan pengangkutan. Oh, pengangkutan. Satu lagi pengangkutan. Pengangkutan. Okey, kegiatan ekonomi dia apa? Irrawaddy? Kawasan pertanian juga. Kawasan pertanian padi juga. Dia sama. Mekong, Irrawaddy, Chao Phraya, tiga-tiga ni, tiga beradik sama je tanam padi. Okey, sebab tu Malaysia memang import beras dari Thailand lah. Okey, Menam Chao Phraya Thailand ni sungai yang sama juga macam satu tu yang paling terpenting dan terpanjang di Thailand. Tapi dia adalah lebih pendek. Dia sungai yang terpenting dan terpanjang. Sungai ni mengalir dari utara ke mana? Utara ke bahagian mana? Teluk Siam. Teluk Siam. Dekat Bangkok tu, okay. Ada Bangkok, ada Teluk Siam. Lembangan ini subur untuk kegiatan. Dia subur untuk tanam padi. Sama juga penanaman padi ataupun pertanian padi. Sungai ini terkenal dengan apa? Tadi yang kamu tengok tu, yang pasar tu, apa nama dia? Floating market tu? Floating market. Pasar Terapung. BM dia nama Pasar Terapung. Yang kamu tengok pelancong naik sampan tu kan. Pergi beli barang tu, tu nama dia Pasar Terapung.
So, Thailand dikenali sebagai Venice Timur. Timur. Venice Timur. Venice Timur. Okay. So, ini adalah Thailand. Okay. Di Tasik Tonle Sap di Kemboja merupakan tasik semula jadi yang tadi cikgu dah bagi tahu tasik semula jadi yang apa? Apa? Yang Apa cikgu? ni tasik semula Terbesar di jadi Asia yang Tenggara. yang terbesar di Asia Tenggara. Okay, tasik yang terbesar. Terbesar di Asia Okey, Tenggara. betul. Okey, kegiatan utama dia ada dua. Di Satu apa? Dekat Tasik Tonle Sap tadi kamu tengok video tu kan? Ada dua kegiatan dia, apa? Tanam padi ada tak kat Tonle Sap? Dengan kegiatan apa? Yang tangkap ikan tu. Jumpa tak jawapan dia? Kegiatan apa? Sofia jumpa? Apa Dekat cikgu? Tasik tu. Orang buat. Dekat Tasik tu. Apa kegiatan dia? Kegiatan penanaman padi kan? Penanaman padi. Ya. Tasik Tonle Sap ni, dia dengan Sungai Mekong dia adik-beradik. Dia di area tu juga. So tanam padi dan perikanan air tawar. Kan cikgu tunjuk video tadi kan, orang tu tangkap ikan. Okay, perikanan air tawar. Dekat skrin kamu nampak jelas tak yang cikgu type tu? Jelas cikgu. Jelas betul. Jelas. Nampak Okey. So kepentingan tasik ini dia membekalkan air. Okay, tasik ni bagi air lah dekat penduduk dia. Air minum, air masak, air mandi, air cuci kan. Satu lagi sumber apa? Ikan tu sumber apa? Sumber makanan. Kita makan ikan untuk sumber makanan. Sumber makanan ni dia ada macam nutrition dia. Apa nutrition dia? Karbohidrat ke? Vitamin ke? Sumber apa? Karbohidrat. Bukan karbohidrat. Kalau daging dengan ikan tu dia ada banyak kandungan apa? Dalam buku teks ada sumber. Kita makan ikan, makan daging sebab kita nak sumber apa? Kita nak nutrition dia apa? Dekat daging ikan. Tahu tak? Kamu belajar sains? Sumber protein kan? Kita makan ikan sebab kita nak protein. Kita makan nasi, karbohidrat. Kita makan buah sayur sebab vitamin. Macam buah oren, vitamin C. Okey, boleh? Sumber protein. Last kali Danau Kota. Danau Kota pula. Ingatkan Kuala Lumpur tu Danau Kota. Tasik Danau Toba, Indonesia. Danau Kota, cikgu teringat. Danau Kota tu siasa ada COVID tu lah. Jangan pergi. Saya tengok semalam ada yang post-post tu COVID dekat mana? Kepung. Taman Antoi. Janganlah kamu pergi keluar kat situ. So Danau Kota pun mungkin ada juga. Okey, Tasik Danau Toba Indonesia merupakan tasik volkanik yang terkecil ke terbesar? Angeline, tasik yang paling kecil ke paling besar? Cuba tak kat buku teks? Sofia paling kecil ke besar? Ada. Tasik yang paling besar lah. Yang terbesar di dunia tau. Okay. Gunung Besar. berapi Krakatau
74,000 tahun dulu, very long ago lah, 74,000 years ago, explode, meletup, boom. Okay, the whole mountain collapse. Tadi kamu tengok yang video tu kan, the whole mountain yang besar tu collapse and then replaced by the Tasik Danau Toba tu. Dia terjadi disebabkan oleh gunung berapi tu. The whole thing meletup until gone and then tinggal Tasik dengan Pulau Samosir tu. So bila gunung berapi ni meletup, dia menyebabkan satu dunia ni affected. Nanti kamu boleh Google lah. Cikgu dah Google. Okay, satu dunia ni meletup. So sampailah ke bahagian utara dunia ni. Dia affected suhu. Suhu dunia berubah disebabkan oleh gunung berapi ni. Dia punya ledakan tu, bahan dia boleh sampai ke pulau Afrika, ke benua Afrika. Memang sangat kuat. So semua orang yang kat area tu memang matilah. Kat Pulau Sumatera dekat Medan tu semua memang mati. Okay. So memang 2 tahun lepas 100 lebih orang mati dekat situ. Cikgu tak tunjuk video kat kamu sebab orang yang naik boat, para pelancong naik ferry tu, okay, dia naik happy-happy dekat Tasik, tiba-tiba taufan, hujan lebat, the whole ferry tu collapse, semua pelancong jatuh ke dalam Tasik, berenang-renang, tak ada pelampung, most of them tenggelam dan mati. Okay, kamu boleh Google dekat internet. So, kegiatan dia adalah pelancongan. Danau Toba ni bukan perikanan tapi pelancongan. Okay, very important. Okay, dah habis tulis? Kisha dah habis tulis? Dah, cikgu. Okay, kalau kamu tak sempat, kamu Dah, boleh cikgu. screenshot. So, yang ni tak payah buat. 47 ni tak payah buat. Okay. Oh, cikgu dah letak dah jawapan kat sini. Cikgu terlupa nak letak tu. Okay, so kita tengok je lah kamu tulis. Sebenarnya cikgu terlupa nak put animation kat sini. Okay, antara berikut banjaran yang manakah terletak di negara Myanmar? So, jawapannya adalah D lah, Arakan Yoma. Okay, nombor 2, Gunung Meyon, Gunung Pinatubo. Okay, gunung berapi yang aktif, dia terletak di negara Filipina ni. Okay, yang ni cikgu lupa nak edit. Negara Filipina, sekejap . Okay. Tu kat sini, mana ada F? Okay, negara Filipina. Boleh nampak tak? Okay, apakah sungai yang terpenting di Thailand? Sungai Menam Chao Phraya. Okay. Tasik volkanik yang terletak di kawasan pegunungan. Okay, tasik apa? Tasik Danau Toba lah. Okay, tasik Danau Toba. 5 sungai yang terpanjang di Asia Tenggara. Okay, quite easy. Sungai Mekong. 4,880 km. Okay, Sungai Mekong. Nombor 6, negara di Asia Tenggara yang tak ada pinggir laut. Tadi kita dah bincang, Laos tak ada pinggir laut. Tasik Tonle Sap. Penting untuk apa? Sumber protein kan, B jawapan dia. Ini sepatutnya cikgu put animation tapi cikgu dah lupa, masa pun tak cukup, kita bincang dia. Okey, bandar yang dikenali sebagai Venice Timur. Dia terletak di Thailand. Okey, Thailand iaitu Bangkok, C. Nombor 9. Okey, Tasik semula jadi yang bertanda X. Okey, very easy. Tasik Tonle Sap. Tasik ada 2 je, Danau Toba dengan Tonle Sap. C, last kali kombinasi manakah yang benar? Okey, Vietnam Laut Sulu, salah. Indonesia, Laut Cina Selatan, ada tapi tak banyak.
Malaysia, Laut Jawa, bukan. Malaysia, Laut Cina Selatan. So, Myanmar adalah Laut Andaman. So, Sungai Irrawaddy dia mengalir ke Laut Andaman. Okey. So, nanti cikgu bagi lagi kuis. Okay, ada satu kuis. Nanti cikgu masuk dekat WhatsApp lah. Okey, ada soalan nak? Oh, sini ada sikit lagi. Kamu nak sambung sikit lagi ke? Bolehlah tulis sampai habis. Yang ni muka surat berapa? Sikit je yang ni. Okey, sungai dalam betul ni S1 adalah Sungai Irrawaddy. Kamu tulis. Sungai Irrawaddy. S2 Thailand, Menam Chao Phraya. S3 ni Sungai Rajang. Sungai Rajang dekat Sarawak. Okey, Kishore dah siap? Kishore dah habis? Dah cikgu. Okey, lagi 2-3 minit je kita nak sambung. Okey, B ni senaraikan 3 kepentingan sungai. Kamu potongkan terhadap alam sekitar. Alam sekitar ni kamu potong. Okey, sungai penting untuk apa? Kishore, sungai penting untuk apa? Yang kamu tengok tadi, guna untuk apa sungai tu? Kegiatan Okey, kegiatan pertanian, perhubungan, jalan perhubungan pengangkutan. Lagi? Perikanan kan? dan Okey, so kawasan kita tengok. pelancongan. Kawasan pelancongan. Okey, satu pengangkutan lah, yang ni pengangkutan mengangkut kayu balak dan barang pukal. Ni maksud dia jalan pengangkutan dan perhubungan. Kamu boleh je tulis jalan pengangkutan dan perhubungan ataupun mengangkut kayu balak dan barangan pukal pun boleh. Okey, yang kedua, lembah sungai subur untuk pertanian padi. Sungai memang subur untuk pertanian padi, ada sejarah juga. Okey, last sekali sumber air dan sumber protein lah. Kegiatan perikanan. So, sungai penting untuk kegiatan perikanan, untuk tangkap ikan, okay, dan sumber air. Okey. So, saya rasa itu sajalah kelas kita hari ini. Cikgu pun happy. Okey, kamu boleh join walaupun tak ramai. Okay, cikgu pun faham lah banyak internet. Terima kasih cikgu. Okay, bye Angeline. Thank you very much. Terima Okay, kasih, thank cikgu. you Yasmina. Boleh join, bye. Bye-bye. Thank you Jason. Bye cikgu. Okay, bye, bye. Bye Liu Season. Liu Season tu siapa? Bye-bye. Okay, boleh. So, bye Kishore, thank you. Jason, Bye, cikgu. Okay. Selamat tinggal See dulu. you next week. See you next Bye week. Kishore. Holiday. Bye, cikgu. Thank you. See you next week. Go and take breakfast. Pergi makan dulu. Bye teacher. Okay, bye. Okay. Nanti sejarah pula. Bye. Okay, bye.